Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah penyelaras Dr. Najiha binti Syuib. Hari ini saya akan tangkat inovasi yang saya cipta bagi subjek ini. Baik, pertama sekali kita tengok pada poster yang dibuat, iaitu nama diberi ialah Mastermind. Mastermind iaitu dengan tagline Experience the future of education with our cutting edge technology. Baik, kita bergerak kepada pengenalan dia. Mastermind merupakan satu inovasi digital bagi meningkatkan kemahiran membaca murid-murid PPKI tahun 3. Mastermind ini dihasilkan secara digital, menggabungkan dua aplikasi dalam menjadikan satu pemandu yang menarik. Baik, daripada segi pengenalan, inovasi ini diciptakan fokus kepada murid-murid PPKI tahun 3 yang mengalami masalah membaca, iaitu membaca dan seterusnya. Inovasi ini 100% dilakukan ataupun dicipta menggunakan alat digital dan menggunakan dua aplikasi yang berbezalah, iaitu menggabungkan aplikasi Canva dan juga aplikasi Word di dalam satu inovasi. Baik, penyataan masalah kita bergerak. Berdasarkan pengalaman praktikum fasa 1 yang lalu, saya telah mengenal pasti satu masalah semasa mengajar, iaitu murid MBPK. Murid ini masih belum menguasai kemahiran membaca dengan baik. Melalui pengalaman praktikum saya dulu, saya mengajarkan BM tahun 3, mendapati beberapa murid masih lagi kurang ataupun lemahlah dalam kemahiran membaca ni. Baik, objektif inovasi ini dicipta ialah untuk membantu meningkatkan masalah kemahiran membaca murid dan juga menerapkan pengajaran dan pembelajaran mengikut edaran masa dengan menggunakan teknologi digital dalam PDP dan juga meningkatkan pelibatan murid secara PDP. Macam mana kita tahu bila murid-murid BPK ni suka dengan bahan-bahan digital ataupun boleh kita katakan visual lah, visual dan audio yang digunakan semasa mengajar, mereka akan lebih tertarik dan nak lebih fokus untuk belajar. Okey, seterusnya kelebihan inovasi ini ialah mudah diakses di mana-mana sahaja kawasan yang punya rakan internet dan juga memberikan pengalaman pembelajaran baharu kepada murid. Yakni murid selalu belajar dengan old school, teknik old school, iaitu chalk and talk. Jadi guru-guru ini inovasi ini bagi meningkatkanlah teknik guru-guru untuk mengajar. Seterusnya, ibu bapa boleh memberikan maklum balas serta-merta kepada guru terhadap proses murid. Okey, apabila inovasi ini boleh diakses secara maya ataupun digital, ibu bapa di rumah boleh pantau anak-anak dia bermain ataupun menggunakan inovasi ini untuk belajar ataupun study. Okey, baik. Potensi komersial yang ada pada inovasi ini ialah dapat dikongsikan kepada guru-guru sebagai bahan pengajaran. Ya, inovasi ini kita panggil fleksibel lah. Semua guru-guru boleh guna dan boleh akses pada murid-murid dan juga boleh diperluas melalui pelbagai platform media sosial. Seperti mana yang doktor tahu, saya dah mempromosikan poster inovasi ini di aplikasi TikTok dan juga Instagram. Okay, baik. Bagi manual penggunaan inovasi ini, mari kita mulakan. Saya akan menunjukkan amali ataupun cara-cara penggunaan yang boleh guru gunakan dan mudah untuk mengajar. Okey, baik, kita bergerak kepada paparan pertama. Paparan pertama menunjukkan tajuk inovasi ini secara besar-besar, iaitu Mastermind. Sebelum saya meneruskan, saya ingin menerangkan kenapa tajuk ini dipilih dengan Mastermind, iaitu Mastermind ni dikatakan, kita kata kekuatan minda atau menguasai minda murid-murid. Jadi murid-murid akan lebih terpegunlah dengan tajuk sebelum memulakan permainan ataupun pembelajaran. Okay, baik, di paparan utama kita ada button ataupun butang tekan, butang mula. So murid-murid perlu menekan butang mula tersebut. Seterusnya, dia akan datang ke selamat datang ke Mastermind, iaitu welcome to Mastermind. Ada pari-pari kecil. Pemilihan visual ataupun animasi yang menarik akan membantu murid-murid lah untuk lebih minat.
Jadi pemilihan saya ialah secara 2D ataupun macam kita tahu gambaran ini ada dalam permainan Minecraft. Okey. Untuk rule, ataupun peraturan iaitu tidak boleh, menipu dan juga meniru orang lain. Okey, baik, seterusnya kita bergerak kepada paparan seterusnya. Okey, iaitu, memberi pengenalan terlebih dahulu tentang tajuk ataupun apa yang ingin diajarkan pada hari ini. Contohnya saya mengambil ayat tunggal sebagai langkah untuk, meningkatkan kemahiran baca ayat tunggal. Okey, apa itu ayat tunggal? Guru akan menerangkan ayat tunggal merupakan ayat yang pendek kerana hanya mempunyai satu subjek dan predikat yang digunakan. Okey, setelah guru menerangkan, guru perlu memberi contoh ah, yang sesuailah dengan apa nama, isi PDP, iaitu apa yang dimaksudkan dengan subjek dan predikat. Subjek bermaksud, bahagian ayat yang diterangkan, sebagai contoh, kata nama ataupun kata ganti nama. Predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek dan frasa, iaitu contohnya frasa nama dan juga frasa kerja. Baik, seterusnya contoh-contoh ayat tunggal. Okey, yang pertama tebing bukit runtuh. Yang kedua Aiman makan nasi. Yang ketiga Nadira baca buku. Okey, seperti mana kita tengok kat sini, Aiman makan nasi. Aiman ialah subjek, makan nasi ialah predikat. Okey. Untuk permulaan bagi murid ini bermain, guru memberikan satu, kuis kecil lah untuk mencuba teka ayat tunggal ataupun memahami konsep ayat tunggal lah. Okey, yang pertama guru akan menunjukkan paparan ini, Aiman makan nasi. Adakah, guru akan bertanya kepada murid, adakah ini ayat tunggal? Dan murid akan boleh memilih sama ada betul ataupun salah. Okey, seterusnya bila murid dah faham, barulah boleh. Ini contoh yang kedua. Akmal main bola bersama Iman. Okey, seperti mana kita tahu, ini bukanlah ayat tunggal. Seterusnya kita akan bergerak kepada uh, permainan membaca. Baik, dekat sini dia ada game satu. Guru boleh menekan power link ni ataupun link yang diletakkan pada game itu dan akan membawa kepada paparan word wall untuk permainan ini. Okey, baik. Bagi meneruskan pembentangan saya pada hari ini, setelah aku menekan ataupun memilih uh, butang mari bermain game tadi, power link itu akan bergerak dan membawa kepada wall ini, iaitu wall yang pertama iaitu mari mengeja. Okey, dalam aktiviti ini guru akan memberikan murid satu permainan iaitu yang awal lah, iaitu dengan membaca ataupun mengeja. Okey, seperti permainan di sini, di atas mempunyai gambar dan juga tulisan. Jadi murid perlu melengkapkan yang pertama ini, iaitu pertama buku. Yang kedua, sampah. Tiga, bukit. Empat, rumah. Bola, bola dan nasi. Okey, untuk permainan yang pertama. Seterusnya, bagi meneruskan pembelajaran iaitu fokus kita itu membaca, guru meneruskan dengan permainan yang kedua iaitu pilih dan baca. Pada permainan ini, murid dikehendaki mendengar terlebih dahulu setiap satu perkataan yang ada pada gambar. Okey, secara menyeluruh. Satu, satu. Okey, setelah itu guru akan shuffle semula kad ini dan murid dikehendaki memilih kad dan membaca kepada guru.
Sebagai contoh, Rumah Irfan Besar. Kedua, Nadira baca buku. Yang keempat, Tebing Bukit Runtuh. Seterusnya, Emak Simpan Tuala. Mereka main bola sepak. Aiman makan nasi. Dan juga Amzar buang sampah. Okey, kesemua contoh ini telah disediakan oleh guru ataupun isi kandungan yang disediakan oleh guru perlulah sama dengan apa yang telah diajarkan, iaitu ayat tunggal. Baik, setelah selesai guru bermain, guru bolehlah meneruskan pengajaran dengan iaitu memberikan lembaran kerja kepada murid berkaitan dengan ayat tunggal. Adakah murid boleh menguasai ataupun belum menguasai selepas menggunakan aplikasi ataupun inovasi yang telah dilaksanakan. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.